A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulalah Boleh tak? Boleh, Man. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah marilah sama-sama kita mulakan taklimat ataupun syarat pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور الهداية كما نورت الأرض بنورك شمسا أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha semua asatizah, yang dihormati semua sahabat-sahabat, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita nak buat sedikit taklimat lah, mesyuarat yang kecil, iaitu tentang kem bestari solat, sebagaimana yang telah dimaklumkan bahawa berapa yang peruntukan yang turun? 12K 12. 12 something. Jadi kalau kita lihat pada kertas kerja kita, kalau boleh kita lihat pada paparan baik, program ni cadangan dia tarikh ni. Lala tak tahu pula tarikh ni jatuh cuti sekolah, tak perasan. Jadi boleh je nak tunda. Kan? Cadangannya adalah minggu buka cuti sekolah tu lah. Kalau hari Jumaat dia 24 hari bulan lah kalau Jumaat. Kalau Jumaat tu 24. Kan? 24 hari Jumaat. 24 hari apa? Hari bulan 9 lah. 9 2021. Ini Jumaat ni tak tetap tau. Maksudnya kita kalau sesi pagi mungkin yang 3 masa tu time ni lah. Time hari Jumaat ni 3 masa direct boleh sapu daripada pagi, daripada baca Yasin tu sampai apa ni. Kan? Jadi kat sini kita nak tanya jugalah kalau sesi pagi setuju tak kalau kita buat 24 hari bulan 9 ni. Setuju tak? Exam bila? Exam diorang cuti sekolah kan? Masih cuti sekolah? 13 sampai 17 ni lah. Ni cadangan sesi pagi. Oh, pagi. Sebab apa? Diorang kena ambil kertas peksa bila? Bukan minggu depan ke? Maksudnya masa cuti sekolah tu diorang ambil kertas peksa. Exam lepas cuti sekolah Man. 23 baru start exam. Oh ya ke? Satu Rabu Khamis. Selasa 23. Satu Rabu Khamis Jumaat lah 4 hari tu.
Jumaat pun Selalunya peksa lah. Dua, 4 hari, satu subjek satu hari rasanya. Tu rasa macam Rasanya exam Man, ni. rasanya Man sekolah takkan bagi buat waktu cuti. Guru besar tak bagi tu. Guru besar tak bagi buat waktu cuti sekolah tu. Oh, maknanya diorang memang study week je lah ni. Memang tadi je. Sampai je habis cuti sekolah. Aku Okey. waktu naik sekolah tu pun memang start periksa. Kalau macam tu 23 dia orang peksa kalau macam tu kita buat 1/9 lah. Macam tu. 1/10. 10. Aduh, 1/9. ini terjangkit guru besar pula. Kau mesti kata guru besar. Siap, 1 hari bulan 10. Okey ni kita cerita sesi pagi dulu Sekejap lagi kita pergi kat Silah Sistang. 1 bulan 10 2021. Semua setuju tak? Okay, Kat sini ada berderetlah masa. Kalau ambil daripada pukul 8 maknanya sampai pukul 10 pagi lah. Ngam. Tapi ngam kan? Ngam dengan waktunya PDPR. Ya, ngam waktu PDPR. Okey, 1 bulan 10 Jumaat. Tapi pagi tu ada macam Yasin tak? Rasa macam mana? Kalau ada macam Yasin, tapi adanya biasanya tu buat je. Macam Yasin tu rasanya ambil je lah sampai ni. Alah, Yasin pun 20 minit je aku rasa. Biarlah kita start lepas tengah. Buat budak-budak pun nak ready pun semua lepas tengah. 10:30 tak habis lah. Lepas tu dia berehat kan. Pukul 10 tu dia berehat. Maknanya kita ambil waktu rehat tu setengah jam. Okey. Boleh. Maknanya 8.30 sampai pukul 10 ni lah. Ini waktu rehat fleksibel lah. Kalau cikgu nak bagi rehat 10 minit kat budak-budak pun boleh juga. Itu terpulang lah. Ataupun kita, maknanya kita akan stop setengah jam, betul terus sambung dengan kelas. Lepas tu pun boleh juga. Rasa dah okey dah ni 8.30 sampai 10. Tak ada pun buat je pukul 8 sampai 10. Maknanya Yasin tu termasuk dalam campus saya solat. Budak bacaan tu kan. Memang pun. Cadangnya macam tu lah. Pukul 8 je lah Man. Buat pukul 8 je. Okey, sesi pagi macam tu lah. Setuju tak? Ada tak yang tak setuju untuk sesi pagi? Baik. Kalau sesi petang ni bila nak buat kat Silah agak-agak nak ikut aliran juga lah. Tarikh ni pun tak tahu. Ataupun kalau ada yang boleh bagi tahu saya berapa tarikh tu, kita boleh bagi tahu kemudian juga sebenarnya. Tapi secara overall, maknanya kawan-kawan, dia punya program kita akan berlangsung pada lebih kurang ni lah, sebelum Maulidur Rasul ni lah. Daripada satu ataupun minggu yang ni. Maulidur Rasul berapa bulan? Kita yuk, tadi aku buat berapa bulan? 20 ni Tadi aku buat 20, mula-mula aku buat 20. 23 kan? 29 mula-mula, tak. 24. 24, tak boleh kan. Lepas tu aku buat ni, maknanya boleh dalam minggu ni. 27 sampai 1 bulan ni lah. Maksudnya hujung bulan ni, kira boleh buat canvas tari solat lah. Dalam seminggu ni lah. Kalau untuk sesi petang. Kena habiskan dalam ni. Dalam tempoh ni. Tapi kalau secara keseluruhan tadi, Kak Silah macam mana Kak Silah? Nak buat macam mana Man? Minggu ni? Cadangnya? Kita selaraskan lah. Kita buat minggu masa 27 hari bulan. Peksa sampai bila Kak Bi? Lepas naik cuti. Lepas naik cuti. Kak Bi, peksa daripada 23 sampai Jumaat sebab dia rasa 4 hari. Satu hari satu subjek. Dia ada 4 subjek kan, periksa. Dia start 23. Start hari Selasa 23. Hari Selasa baru start periksa. Selasa 21. Selasa 23 kan?
Hari Khamis 23. Kami Hai, apa 23. baru tu? 21. 21. 21, 22, 23. Sebab saya rasa lepas cuti je. 21 sampai 24. Ah, Okey. So 21, 22, 23 ni peksa. Maknanya minggu depan tu minggu KBS kita. Macam tu lah. Hujung bulan. Ngam-ngam. Tapi yang kita awal bulan lah yang sesi pagi. Okay, Sila sambung kat Sila tadi. Akak pun tak tahulah, yang tak pasti sebab yang tahun 1 diorang periksa bila. Rasanya belum ada lagi. Yeah. Sebab tahun 1 pun ada exam juga, tapi kalau kita agama kita tak terlibat kan. Maknanya boleh Tak. pun. Diorang budak ni yang itulah nak pakai. Budak tu nak pakai. Memang kita tak terlibat. Budak tu beza. Yelah yang kita tak adalah buat rujukan kan, macam yang kelas lain periksa diorang ada buat apa? Revision kan, berulang kaji. Kita tak ada. Kalau nak buat 24 tu mungkin boleh rasanya. kan. Cuba tanya orang lain kan. Kita yang tak lain. dulu cadangan dulu kan. Cadang dulu lah. Nah, boleh lah tu. Boleh latihan apa-apa. 24 sesi petang contoh kan. Perubahan tu maklumkan dengan Man. Man boleh lah buat. Man kemudian stop dia tadi tu. Yang pagi tetap berapa hari bulan? 1 bulan 10. Terpaksa sebab apa ada PSA kat. Dia pemadu lah kaji. Dia kaji dah ada lah. Dia lah kaji. Bukan kaji macam mana pun kan. Macam gini. Budak Budak masuk pun tak. Tahu tak apa? Silap-silap hadiah lebih daripada bilangan budak yang masuk nanti. Betul, lagi satu Jumaat kan. Murid pun tak ramai Jumaat. Okay. Tambah pagi. Boleh lah. Okay. Setakat ni ini tarikh orang kata tarikh yang kita bincang lah. Yang kita akan guna pakai untuk program kita nanti. Maknanya kalau ikutkan, kalau tak ada tarikh peksa dia, sebab saya nak tahu peksa petang ni bila. Tapi kalau boleh buat dalam minggu yang 20, 21 ni lagi cantik lah. Tapi kita letak je 24 ni sebagai macam last dia. Tetapi kalau minggu depan tu nak buat pun boleh juga. Okay. Jadi secara Google Meet lah. Baik, maksudnya kita secara kelas. Okay. Secara kelas masing-masing. Okay. Kelas masing-masing lah. Lepas tu sedikit objektif yang kita nak terapkan. Kita bagi tumpuan kepada 3 benda lah. Yang pertama wuduk. Dengar elok-elok nanti kita akan share juga benda yang sama sebab takut nanti Kang kat sini saya cerita lain. Tiba-tiba Kang saya post Kang benda lain. Nak beritahu maksudnya kita nak ajar wuduk, amal teori praktikal. Nak tunjuk kan, tunjuk kat budak-budak kat kamera tu macam mana tangan apa semua. Lepas tu kita nak ajar bacaan solat lah, pelakuan solat lah untuk yang budak-budak ni. Untuk tahap 1 lah. Yang tahap 2 pun lebih kurang juga wuduk, bacaan dengan perlakuan dengan bacaan dalam solat. Mesti nak kuasai yang itulah. Itu yang paling utama sekali lah. Selain daripada menanam sikap tanggungjawab untuk melaksanakan solat fardu apa semua. Dan kalau boleh untuk tahap 2 kita selitkan juga macam kalau niat tu yang berjemaah punya lah. Maksudnya kelebihan solat berjemaah tu semua. Itu je lah. Wuduk dengan solat lah. Solat ni maksudnya dia punya bacaan semua. Kalau saya boleh tunjukkan dia punya ni, lebih kurang macam ni lah. Dia punya silibus dia. Okay. Anggota, niat wuduk, solat. Ni terus saya pergi ni sebab dia berkaitan dengan objektif terus. Lepas ni tak cerita dah. Okay. Untuk tahap 1 kita kalau sempat ni bacaan pendek dalam solat lah. Bacaan pendek ni bacaan dalam solat kot. Okay. Kalau untuk tahap 2 anggota niat wuduk, bacaan dalam solat ni secara banyak lah. Termasuklah doa kunut.
Jadi inilah lebih pada wuduk dan solat lah. Kesimpulannya adalah wuduk dan solat. Baik, lepas tu ini dia punya apa? Kita kerja dia. Bagi tahu kalau laju sangat. Okey. Okey, ini adalah hadiah dia secara umum. Okey, jumlah keseluruhan dia 12K lah. Tetapi apa murid-murid ni untuk hadiah ni kita tally dengan Waklan untuk kita bagi hadiah biasa sebab duit tu apa boleh cerita Jam. Boleh. Duit tu kita dummy dengan Waklan tau. Sebab kita nak ambil tak sampai separuh lah. Separuh kita akan buat untuk apa? Untuk KBS. Lagi kurang daripada separuh tu kita nak ambil untuk kita nak buat program-program yang orang kata berkaitan dengan solat, tetapi apa program-program tu kita nak buat untuk akan datang sebagai bajet tambahan panitia macam tu lah. Jadi jangan terkejut lah apa memang tak ada hadiah utama, kita akan bagi hadiah sama rata je macam hadiah sagu hati je. Tetapi duit tu memang kita akan laksanakan sebab cadangannya kita macam kalau nak panggil penceramah-penceramah besar kan dia punya tu kan boleh tahan mahal juga kan. Jadi kalau ikut nak pakai jalan pintu depan dia jadi susah tau ikut pejabat ni. Dia macam banyak kan. Kalau kita nak panggil penceramah nanti susah. Kau ingat apa kalau kita ikut tingkap maksudnya kita apa dapatlah benefit untuk kita boleh buat program, kita boleh panggil apa imam muda ke, kita boleh panggil PU ke, kita boleh panggil Ustaz Don ke untuk Maulidul Rasul, mana tahu kan. Tapi kena dengan harga dia lah. Sebab tu lah saya fikir macam tu kan. Jadi KBS ni sebenarnya objektif dia kita nak pelaksanaan tu lah, wuduk, pemahaman dan pelaksanaan. Okay. Apa tadi Okay, pelaksanaan KBS. Okay, dia punya penyelaras ni dia penyelaras secara ni tau. Ini penyelaras keseluruhan kita. Perdana ni sebenarnya apa SU lah. Tetapi ini juga AJK hadiah ni juga adalah merangkap sebagai penyelaras lah. Saya anggap ni sebagai penyelaras sebab dia akan buat yang perkara yang ketiga. Pengurusan hadiah. Okay. Tapi nak cakap dulu untuk tahun 1, okay, dia AJK hadiah ni dia merangkap apa tau? Dia adalah penyelaras juga. Penyelaras kata aliran lah. Kita ada penyelaras utama dia SU lah Ustazah Mariam. Penyelaras aliran dia macam ni. Tahun 1 Ustazah Nurul Aini. Okay, tahun 2 Ustazah Nafizah ni tak boleh rasanya. Siapa ada tahun 2? Saya Mai. Saya boleh ganti. Boleh ganti? Kak Ros? Boleh. Tahu, Saya. okay. Sebab saya cover kelas dia. Alright Kak. Terima kasih Kak. Okay, noted Ustazah. Ustazah Rosniza, kita akan orang kata sesama tahun 2 tu penyelaras aliran dia Ustazah Rosniza lah. Binti Abdul Rahim kan. Rahim je. Right. Yang ketiga Ustazah Siti Nur Hasmah. Tahun 4 kalau ikut sini Ustazah Fatin. Tak apa. Nanti saya akan maklumkan kat dia kemudian. Diorang ada peperiksaan IPG sekarang ni kalau tak silap sampai 10.30. Lepas tu tahun 5 Ustazah Ummu dan tahun 6 Ustazah Rosmalina. Okey, penyelaras aliran ni sebenarnya dia lebih kepada pengurusan hadiah. Sebab tu kita cakap dia AJK hadiah. Maksudnya nanti kalau kita nak nak kumpul maksudnya nak selaraskan hadiah tu, nak letak dekat box apa semua tu, kita lah. Hadiah je pun tak besar pun. Ingat kita nak bagi sagu hati macam tuala macam tu kan, yang lawa sikit lah kan. Kalau ada chop, alhamdulillah lah. Tengok kalau ada chop KBS 2021 kan, ada kenangan macam tu kan. Tetapi kita nak bagi ni banyak hadiah dia ni adalah secara sagu hati,
Okey, maknanya setiap kelas kita akan bagi 15. Okey. Ada 15 hadiah setiap kelas. Setiap kelas. Okey, setiap kelas 15 hadiah. Okey. Jadi setiap kelas ni kita akan bagi 15 hadiah. Maknanya kalilah dengan 48. Jadi akan result sebanyak 720 orang murid yang terlibat. Ramai ni sebenarnya. Sebab kalau kelas saya, kelas 4 beta pun saya rasa masuk kelas pun tak sampai 15. Bawah 10 kot yang masuk tu kan. Silap-silap ada lebih hadiah ni. Tapi kita boleh, kalau siapa yang tak cukup, kita boleh transfer ke orang tu lah. 720 orang murid ni saya ingat sangat-sangat ramai untuk kalau kata program online. Sangat-sangat ramai. Sebab Google Meet pun kalau kita masuk 250 orang pun Yasin tak pernah penuh. Even kita buat program Ahli Hijrah hari tu pun dengan orang tak penuh pun 250 kan. Tapi ni kita buat mengikut kelas. Kita bagi 720 ni, saya rasa ini memang budak-budak yang paling komit dengan kelas online. InsyaAllah lah. Tetapi memang banyak mana ini je lah hadiah dia. 15 hadiah setiap kelas. Okey? Man, tanya kalau hadiah ni kita bagi-bagi. Andailah murid tu tak mencecah lah. Sebab saya pun 2 kelas pun ambil kuat banyak tu lah 15. Betul? Kan? Kalau gabung kan. Kalau gabung Bagi je sagu hati. saya rasa boleh ke bagi sampai 2-3. Macam mana? Tak orang yang sama. Sebab satu kelas 15. Kalau 2 kelas 30. Ke salah macam tu? Ke dia Yelah, ikut kita 2 kelas 30 lah. Ikut kelas. 30. Ikut kelas. Jadi 30 kan satu kelas tu macam contoh Dandelion. Kebanyakan muridnya lebih kuat pun 5 orang. Itulah. Sebab itulah aku cakap. Kadang-kadang seorang je. Jadi maksudnya kadang tak sampai pun sampai 15 pun. Tapi kalau boleh kan. Tak tahu Ayam macam mana Ayam. Aku rasa macam cari je lah 15 orang budak. Bagi je lah. Kita Cari kan je budak. Kita 15 sekarang orang. ni, Terpaksa lah. kita sekarang ni kelas gabung. Tapi murid yang ada dalam takdian selalunya 15 orang. Betul. Kita Betul. dah sampai 20 orang. Jadi bila ada 30 hadiah tu, ada boleh ke orang ambil 2 ke? Tapi Yop yang offline takkan tak sampai. Bila campur dengan offline. kita kan buat ni, buat Alah ini kan macam PDPR. kita buat Ingat bagi je, kuis sagu kan. hati je. PDPR pun Kira macam dia join PDPR tu kira macam dia join KBS lah. Boleh buat apa? Gitu. Nanti kita promote lah. Nanti kita buat promote, buat video montage sikit ke macam mana ke. Tengoklah macam mana. Tapi ini adalah nak tanyalah. Ini adalah cadangan. Okey, kalau setuju macam tu, setuju tak semua? Setuju Dia bagi hadiah sebanyak-banyak tak perlu mau tak penuh. Tapi 700 kena promote lah. Saya kena promote 700 ada hadiah. Macam Ya. katalah macam tahap 1 kan. Biasanya memang ada budak akan macam kalau bacaan contohlah kebacaan dia hantar audio kan pada kita. Kalau dia baca dia cantik, kita boleh bagi je hadiah kan. Boleh. Jadi yang offline ke apa? Bukanlah. Dia bukan pada masa yang ditetapkan, dia di luar waktu lah maksudnya. Tapi dia dikira kehadiran dia ada lah. Adalah. Sebab kita kena faham tau, PDPR ni kita sepatutnya kita kena buat gabungan tau. Kita tak boleh buat online je sebab kesian kalau yang macam apa ni. Tapi offline pun kita tak nak menyusahkan kita. Saya dah cakap dekat kelas saya, mak bapak diorang ni, saya cakap hantar kehadiran sampai sebelum pukul 6 je. Pukul 6 tu Ustaz Cik tak ada, minta maaf lah, tak ada masuk. Saya straight macam tu. Saya tak nak tunggu lepas tu nak pergi tengok, lepas tu saya nak key in balik, minta maaf. Not my style. Saya tak nak buat kerja 2 kali. Itu menyusahkan. Nak pergi tengok, Ustaz saya dah isi kehadiran. Kehadiran bila? Kehadiran yang 3 hari lepas. Minta maaf lah. Saya memang kalau puan nak buat macam tu boleh. Puan bagi tahu awal-awal. Ustaz esok saya, anak saya handset saya bawa. Jadi Ustaz boleh tak masukkan kehadiran dia? Boleh. Tu saya maklum, saya masuk lah. Saya cakap ini adalah mak bapak ni punya keprihatinan diorang. Saya nak tengok macam mana prihatin ke tak. Kan? Sepatutnya kalau diorang ada rasa anak tu perlu belajar, dia pun ada rasa. Sebab kita dah beritahu dah, at least sekurang-kurangnya mesti isi kehadiran. Kehadiran tu wajib tu.
Kita tak nak takut dia masuk dalam murid cicir. Saya dah warning dah semua tu. Kan? Kalau masuk murid cicir silap-silap, boleh kena gantung sekolah. Silap-silap last boleh kena buang sekolah dan sebagainya. Macam kita kehadiran bersemuka ni sepatutnya. Jadi benda ni maksudnya macam Kak Rosniza cakap tu memang betul. Memang tepat lah. Kalau budak hantar audio kan pukul 5 kan. Ataupun dia hantar kalau korang petang kan, korang boleh ambil sampai esoknya korang ada letak apa masa sampai pukul 10 malam ke. Go on lah, boleh. Kita tengok mana yang mempermudahkan guru kelas. Bagi saya benda ni subjektif lah. Kita tengok mana yang mempermudahkan masing-masing. Okey. Baik. Seterusnya, pengurusan hadiah ni, Yam nak bincang sekarang terus ke Yam? Tapi nak bincang dulu edaran buku KBS. Okey, buku KBS ni kawan-kawan dah ada dah semua. Untuk semua tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 5 dan 6. Okey, semua sudah ada. Okey. Cuma adakah sesuai kita nak bagi sekarang ni? Untuk program kita pun rasa lepas cuti, kalau cuti sekolah nak bagi pun boleh. Kalau tak nak bagi, kita bagi modul secara soft copy. Tetapi kita dah ada dah buku dia ni. Itulah. Buku tu buku macam mana Man? Buku order kat luar ke? Buku buat sendiri ke apa? Buku order kat luar. Memang okay. buku Canvas Tari Solat. Maknanya dia boleh guna daripada tahun 1 sampai tahun 6 ke? Okay. Bagus lah tu. Kalau dapat edar lagi bagus lah. Dapat edar lagi bagus lah. Sebenarnya. Betul. Kita maknanya sebelum cuti, kita kalau dapat susun masa cuti sekolah dia orang boleh ambil kan? Betul. Maknanya cuti sekolah dia orang boleh ambil. Cuti sekolah ni kan minggu depan. Next week kan. Jadi kita kena set satu hari untuk kita susun kat surau. Susun kat surau ke. Bukan soft copy ke? Kalau dia orang kalau dia orang ambil masa ambil ketelah peksa sekali. Tu cadangan saya memang macam tu Kak. Maksudnya dia orang ambil kertas peksa dan dia orang ambil buku KBS ni sekali. Sebab dah 2 kali kerja dah mak ayah kata tu kan. Ya. Dia orang ambil kertas peksa bila? Minggu ni lah kena Di sekolah lah. Ketelah peksa jap. Kena minggu ni. Kita tengok. Ini bukan Dah periksa 16 hari bulan. berapa? 16 hari bulan. Bulan. Boleh lah sekali lah. Tahun 3 ambil kita periksa 16 hari bulan. Oh, maknanya dia mengikut tahun. Maknanya dia lagi cuti sekolah lah ni ya. Waktu cuti sekolah lah. 13, 14, 15, 16. Dia start ambil kita periksa daripada 16 hari bulan. Oh, 16. 16 dengan 17 je ke sampai Ahad? Sampai hari Ahad. Oh, kita tinggal semua. 16, 17, 18, 19. Memang kena lah. Cantik lah. Kita pun ada masa lagi. Rasanya 16 hari Khamis, 16 hari Khamis tahun 3. Kemudian 17 hari bulan tahun 4. 18 tahun 5, 19 tahun 6. 19 tahun 6. Sebab tahun 1, 2, 3, tahun 1 dengan 2 kan diorang secara online. Tahun 3 berapa bulan? Tahun 3, 16 hari bulan 9, hari Khamis. Lepas tu tahun 2? Tahun 2 tak ada. Tahun 1 dengan tahun 2 tak datang ambil soalan. Oh, diorang Google form Google form. Tapi boleh lah panggil juga suruh ambil. Tahun 4 tahun 4 tahu. Tahun 4 17 hari bulan hari Jumaat. Tahun 5? 18 hari bulan hari Sabtu. Dan 19 tahun 6. Okey. So yang 2 yang ni kita kena set juga ah. Set mungkin apa? Sebelum 16. 15. 15 dengan 14 lah buat lah. 14 lah. 14 lah. Boleh? Asingkan tahun. Betul. Ambil je lah, ambil satu hari je lah. Untuk bila hari. 15, 14, 15, 16, 17. Okey.
14. Anda tahun 1 14 bulan hari Selasa. Selasa. 15. Macam tu. Sebab nanti apa nak kena tanya guru besar kat ni. Lepas tu nak keluar surat juga ni rasanya. Memang Okey. kena. Saya setuju. Kawan-kawan macam mana? Setuju tak macam ni? Jadi kita nak kena set ni lah nanti apa? Bila yang nak ni buku tu rasanya kita boleh ikut penyelaras ke macam mana? Kita nak susun nanti. Kita buat AJK lah. Kan? Set up AJK. AJK Buku tu sama je untuk semua tahun. Sama. Rasanya ada tahap 1, tahap 2 tu. 2 jenis lah kiranya. Tahap 1. Okey. Tahap 1 lain, tahap Betul. 2 lain. Tapi yang kau punya dekat bilik Jacob tu itu dah memang tulis mengikut tahun ke tahap juga? Tak, ikut tahap. Oh, tahap juga. Okey. Jadi kita nak buat AJK kumpul dan susun. Okey, nanti kita ada siapa lagi datang SU. Pak Aliran je lah. Orang yang dekat ni, Kak Ina. Ikut aliran kot. Ikut aliran. Aliran. Ikut aliran sebabnya tahun 1 tu dia mesti guru tahun 1. Ni aku settle lah tahun 4. SU tahun 5. Kak Ina tahun 6. Petang? Saya tahun 3. Okey. Kak Sila jom. Boleh, insyaAllah. Akak ingat Khamis ni pun akak nak datang sekolah, ada hal sikit. Kak Sila tahun 1. Kak Ros Niza nak ikut? Boleh. 15 hari bulan lah kan? Ni untuk susun. Tak, ini kita susun je. Lepas tu kita letak je, biar je kat situ. Cuti tu tak payah datang dah. Berapa hari bulan ni? Itu nak set tu. Kalau ikut sini hari Khamis boleh hari Khamis. Hari Khamis dekat ni? Khamis 16 hari bulan tu ke? Tak, Khamis yang dekat ni. Kita datang sekejap, 9. Kita kumpul, Lusa. kita susun. Kejap Man. Macam tahun 1 tu nak kena masuk dalam nasyid orang ke? Kejap Man. Buku tu kan dekat atas kan? Ya. Kita perlukan tenaga, betul tak? Kita perlukan tenaga, maknanya kita tambah Ustaz Yop. Okey, Ustaz Zainal. Kita panggil Azwan lah. Ridwan dah ada. Dan Rizwan. Saya Alamak. apa? Tengah pakai tali. Wan, tengah buat apa Wan? Ridwan tengah menukang. Panggil semua cikgu lelaki je Ada kelas. Maknanya cadangannya 9/9 hari Khamis 9/9 Berapa? Khamis. Pukul berapa Pukul apa kita nak ni? Petang ada kelas dah. Hari Khamis tu ulum tu. Lebih sikit lah. 9 pagi 9 pagi. 9 pagi, okey lah. 9 pagi di sekolah Tak lama kan, sekejap je kan. Sekejap je Kak, betul? Man. Ya, Man. Yep. Man. Yep. Aku datang boleh? Boleh je, saya pun main lah. Kena minta izin lo. Boleh. Alu kan Ustaz. Terlalu alu. Ya, pun. Bosan ni dekat rumah ni, bosan kat rumah. Boleh Syekh, boleh. Okey, Anda rindu entah. Ustaz Saiful Ustaz Razman nak tanya. Ya. Kalau macam edaran kertas soalan periksa tu kan, hari tu Noh cakap mungkin caranya secara drive-thru. Jadi buku ni macam tu juga ke? KBS ni?
Oh, dia buat secara drive-thru Katanya hari tu tanya No kan, No kata edarannya secara drive-thru. Drive-thru maknanya diorang penyelaras semua kena ada Time tu mungkin tunggu kat pondok je kot. Jadi edarkan. Sebab soalan tu kita orang hanya kumpulkan mengikut tahun je, tak ada asingkan ikut kelas pun. Sebab kan drive-thru kan, nanti budak datang baru kita tanda nama murid tu. Kalau buku KBS tu nak bagi macam tu sekali haram pun boleh juga. Maksudnya? Ada orang yang tunggu masa Adalah guru yang bertugas waktu ada bertugas tu. contoh macam hari tahun 3 16 hari bulan tu nanti adalah guru yang bertugasnya. Faham. Kalau untuk yang kertas soalan periksa ni lah yang setahu saya No bagi tahu hari tu. Betul, dia seelok-eloknya kita kena ada. Yang macam ni lah, kita sebagai penyelaras hari yang edaran buku tu kita datang juga bersama dengan AJK lah. AJK yang edarkan. Macam mana? Dia macam ni, kalau kita dah kumpul ataupun kita lelaki-lelaki je yang datang Khamis ni, kita kumpul letak kat surau, kita susun. Lepas tu yang penyelaras yang ikut nama ni nanti datang ikut tarikh. Maksudnya juga itu. Penyelaras yang akan, maksudnya ni penyelaras mungkin Aliran. kita bagi edaran lah. AJK untuk edaran. Sekurang-kurangnya seorang ni lah. Aliran penyelaras aliran tu datang hari yang kita nak edar lah kan. Yang hari Khamis ni semua Dia jadi macam tu lah. Sebab apa diorang buat secara drive-thru, bukan ambil sendiri kan. Okay. 15 jatuh hari apa 15 jatuh hari Rabu. Okay, Rabu relax, jauhi. Man. Ya. Aku rasa kalau letak dekat dia punya tempat tu pun boleh kot sebab kenapa? Mungkin ada yang adik-beradik kan. Kalau contoh adik-beradik tahu kalau kita nak ambil hari yang sama. Macam mana tu? Oh, dia nak terus ambil je. Tahun 2. Sepatutnya boleh lah diorang ambil kertas peksa macam mana? Tapi dia kena asmah Ambil kertas periksa ikut tahun. Tahun kan? Kalau yang ni. Sebab kita periksa tu dah jadikan set dah untuk seorang murid. Sebab tahun 1 dengan tahun 2 ni dia tak ada periksa kan? Tahun 1 tahun 2 diorang sampai 6 ni nak ambil terus. Diorang tak ada, kita tetapkan dari untuk diorang sebenarnya. Kita bagi je lah terus kan. Bagi je lah terus lah. Bagi je terus. Maksudnya kalau bagi kat abang, dia kata ada adik tahap 2 orang, bagi je lah terus Macam tu lah. Tapi tu memang nak kena ada penyelaras edaran lah masa hari kejadian kan. Kena ada sign nama lah dengan siapa jaga. Okey lah, setuju. Boleh lah. Nanti aku keluarkan, tapi lebih kurang yang conteng-conteng ni lebih kurang macam tu lah. Dia punya flow dia macam yang kau cerita tau kan. Kalau ada tu boleh bagi je lah. Kita nak, kalau boleh nak mempermudahkan. Tak payah 2-3 kali datang. Okey. Yang ni settle lah. Baik. Man, akak nak tanya jap. Kalau yang macam tahun 1 yang Nisha kata yang tak ada adik-beradik semua kan. Kita nak bagi macam mana tu? Ataupun suruh parent ambil dalam dia punya laci je? Boleh je kalau tahun 1 macam tak ada edaran macam tu kan. Sebab tahun 1 tahun 2 tak ada ni kan rasanya. Tak ada yang parent datang ambil kertas soalan kan. Cuma kita ada tak isu untuk tak dibenarkan ambil macam tu? Maksudnya kenapa diorang bagi soalan secara drive-thru? Kenapa diorang macam tak letak setempat lepas tu suruh parent ambil? Tak boleh kan? Saya takut tu SOP je. SOP tak boleh. Sebab dia setakat ni lah kalau bangunan kerajaan mana-mana lah. Semua dia kena ikat SOP ketat lah. Sebaik-baiknya drive-thru lah. Kena ada surat senang. Surat betul kena rangka lah perjalanan dia. Betul, sebab kita bagi satu masa. Daripada contoh kan, 3 sampai pukul 5 saja. Macam tu je lah. Siapa yang ada. Pengalaman serah hari, dia akan masuk ke pintu depan.
Jangan keluar ikut pagar belakang. Pelakor yang dekat tempat cikgu-cikgu keluar tu, itu masa kami keluarkan. Bagi dekat dewan Bagi dia orang akan catat nama, dia akan ada nombor selalunya lah. Dia akan pusing lalu keluar dekat pintu lagi satu. Dia takkan keluar pintu yang sama lah. Takkan beratur lah. Tapi sebenarnya kena ada kontrol juga jalan-jalan tu. Beratur maksudnya beratur secara ni Yuk? Dalam kereta lah? Dalam kereta lah, kita akan suruh dalam kereta. Kita ambil, kita bagi dalam kereta. Dia sebab bapak takkan turun. Kalau biasa yang kami buat masa itu. Tapi kalau macam tahun 1, tahun 2 ni kan, kalau diorang kan masa tu kan tak ada orang. Kesian ni. Ini kena turun tolong Memang kena macam sebab tu. Macam tahun 3, 4, 5 ni kan diorang ada penyelaras lain, cikgu lain kan. Mungkin dia dapat bantu sama-sama. Dia tolong kita pun boleh tolong dia kan. Tapi macam tahun 1 dengan tahun 2 ni kesian kalau diorang kita bagi seorang-seorang je. Tak boleh lah. Kita kena bagi berdua lah. Nanti lah kita keluarkan senarai nama dah. Kita kena ada senarai nama juga. Nanti kita ni contoh ni lebih kurang yang ni lah 90% lah. Dan keduanya, kita kena tengok juga kalau ada di kalangan pelajar, murid-murid kita yang family dia memang COVID tak ada nak datang ambil. Ya, betul. Motor ingat depan ni. Memang jangan ambil lah. Yang tu jangan ambil je. Kalau contoh dia cakap dia COVID kan. Kalau dia tanya dekat dalam kelas, grup kelas, kita tengok kan. Esok saya tak payah ambil, tak payah datang. Tak payah ambil. Ambil tahun depan. Kan, masa keluarkan surat rasmi tu, kan. Kena maklumkan benda tu. Kerana yang kena COVID tidak perlu datang ambil. Yelah. Kita cadangannya ni kan surau kan. Kita nak bagi dekat mana? Kat surau ke nak bagi kat dewan? So dia masuk ikut pintu depan ni. Kan? Nak bagi kat surau ke nak bagi kat dewan? Nanti lah So maknanya dia masuk sini, dia keluar kat pintu pagar lah. Kan? So ni masuk, ni keluar. Ni secara drive-thru Tapi tengoklah pada perbincangan kamu dengan GB tu, ceritalah benda macam ni kan. Maksudnya GB setuju buat itu hari, buat macam ni, PPD puji. Yeah. PPD datang pantau tu dia kata yang paling terbaik daripada. Tapi dah kejung dah Yuk. Tapi sebenarnya kalau dapat letak dekat macam tu, so diorang ambil tu lagi mudah sebenarnya. Cuma memang tak ikut SOP lah. Tak boleh. Okey. Ada apa-apa lagi tak yang? Habis dah ni. Edaran buku KBS dah, pelaksanaan KBS. Tadi modul nanti kita akan bagi kemudian. Tapi gambaran dia dah dapat dah tadi. Pengurusan hadiah yang inilah. Yang saya cerita ni pengurusan hadiah. Hadiah pun tadi kita dah cerita dah. RM15. Okey. Ada sebarang tambahan tak? SU. Hal-hal lain tu pentaksiran akhir kata nak sebut. Okey, hal-hal lain. Boleh. Hal-hal lain kita buka cerita baru lah. Sebenarnya ada beberapa benda juga tahu lah. Setuju ke tak? Yang pertama kan, kalau korang boleh tengok yang saya highlightkan ni. Okay, yang pertama KBS kita dah settle lah. Okay. Lepas tu yang kedua, cadangannya kita nak buat pentaksiran akhir. Yang baru ni tak perlu sebenarnya. Diorang ni macam peksa pertengahan semester. Maksudnya pentaksiran akhir ni kita buat secara online lah. Online, fakat. No, tak ada hard copy. Secara online maksudnya secara Gform ataupun Wordwall. Lepas tu Quizzes ke, Bluecurt ke, dan lain-lain. Okey. Hal-hal lain yang pertama, pentaksiran akhir. Saya dah nak buat bulan 10. Wan, jadi ke Wan apa pelaporan Jacob tu bulan 10? Tak dengar cerita lagi Aman.
Tapi cadangan kita ni pun buat sebenarnya pun tujuan dia untuk kita, yang pertama sekali kita nak memudahkan, kita nak menaksir dari sudut macam diorang menjawab peperiksaan macam yang dalam sekolah lah, tetapi secara online kan. Nak mudahkan, nak bagi markah. Maksudnya yang memang tak komit tu kita dah tahu dah. Hok yang tu memang tak boleh bagi markah. Yang kedua, kita rasional, kita buat pentaksiran akhir ni untuk kita bagi satu fokus. Saya ingat ini sangat-sangat rasional lah. Bagi satu fokus kepada budak-budak ni, bila kita bagi tahu kan, contohnya kita beritahu dalam bulan ni kan, kita cakap bulan depan nanti kita ataupun nanti kita akan buat peperiksaan akhir. Maksudnya pentaksiran akhir tapi secara online. Jadi murid-murid tu semua macam mak bapak diorang akan alert lah. Diorang akan suruh anak dia masuk kelas apa semua. Jadi diorang masuk tu, diorang ada satu fokus. Kan? Itu secara rasional walaupun kita tahu apa itu PBD, walaupun kita tahu apa itu PBS, cuma kita nak macam create satu awareness dekat parents ni supaya mereka ni menitik beratkan pelajaran anak mereka. Maksudnya bila mak bapak ni tahu ada peksa, diorang lain sikit fikiran diorang terus jadi menggelabah tau. Bukan diorang je kan. Tapi budak-budak tu memang tak ada perasaan benda pun kadang-kadang kan. Mak bapak ni bila kita bagi tahu ada peksa pernikahan Islam, contohnya pada 30 hari bulan 10 contoh kan. Untuk peksa jawi, tapi semua secara Google Form kan. Macam kita hantar dalam kelas je benda je. Simple je. Just kita nak bagi createkan satu markah untuk diorang. Lepas tu sebenarnya kalau tak ada, cuma nak bagi tahu, maksudnya kita nak bagikan satu macam ni lah penilaian untuk memudahkan pentaksiran dan juga untuk nak create fokus diorang. Okay. Jadi setuju tak setuju kawan? Wan? Okay Wan? Bagi aku okey je Man. Kita online Wan, maksudnya tak, faham kan macam ni. Kalau betul nak buat macam ni pentaksiran online ni, bagi aku boleh je, tak ada masalah. Cumanya kalau boleh kita soalan tu macam contoh Google Form ke atau word wall ke, kalau boleh dia ditentu, kalau nak buat asing, contoh nak buat asing, tapi dialah ditentukan melalui aliran masing-masing lah. Contoh tahun 4 fokus, kalau contoh tahun 4 fokus Google Form lah. Tak nak kelas ni buat Google Form, kelas ni buat word wall. Jadinya senang kata kita nak bagi seragam untuk satu tahun. Untuk penyeragaman Wan, kita dah ada dia punya orang yang buat kitab peksaan akhir tu, kita dah ada dah nama dia. Darjah 1 sampai darjah 6. Diorang ni akan jadi macam kau sebut tu lah, supaya seragam mengikut aliran. Aku setuju. Kita seragam aliran supaya contoh lah anda kata contoh kalau aku 5 orbit 5 Jupiter buat Google Form, buat 20 soalan, 50 soalan, 30 soalan. Tiba-tiba kelas siang buat 20 soalan. Jadi dekat situ tak nampak lah. Kita memang kita tahu budak kita macam mana, cumanya bila kita bincang dengan cikgu-cikgu atau cikgu orang yang tu, jadi kita nampak lah perbezaan di antara aliran tahun. Kita tahu siapa yang okey, siapa yang tak okey, siapa yang dapat pick up pembelajaran kita. Jadi dia mesti sama mengikut aliran, betul tak? Mengikut aliran. Okey. Ikut aliran okey lah. Soalan selaras Soalan selaras. Kita selaraskan. Contohnya macam kita tahun 5 yang kita nak Google Form. Contoh kita Google Form. Jadinya kat sini kita bincang lah. Tak adalah kita ambil soalan aras tinggi untuk budak kelas Zuhal tu. Macam tu lebih kurang bagi aku. Jadi bila kita bagi sama rata, jadi kat situ kita tahulah maksudnya di antara kelas Zuhal dengan kelas OB ni macam mana budaknya. Sebab bukannya semua budak masuk pun kita punya Google Meet tu. Betul. Dalam 20 ni anda sini kita nak tahu. Tahun depan aku nak pergi petang. Yakin dia kau. Guru besar dah cakap dah, Ustaz Azman boleh pencen dah tahun depan. Man, tak boleh petang. Minta dah Man. Ustaz Syafiq bagi. Betul. Dia cakap Ustaz Syafiq boleh. Kata saya nak try Ustaz Syafiq lah dia kata. Ustaz Syafiq, hello. Dah teruskan lah. Tapi lebih kurang maknanya bila kita kata secara online ni mungkin kita kata lebih kepada boleh lah, insyaAllah lah. Tapi nanti kita akan tetapkan kemudian lah tarikh dia apa semua. Saya hanya memberikan satu asas saja. Maksudnya kita akan ada pentaksiran akhir lah.
Bila tak tahu. Bulan 11 ke bulan 10 ke. Sebab apa letak bulan 10? Sebab kod takut ada pelaporan Jack-off. Nanti kalau PPD bagi tahu satu tarikh, contoh kena isi sebelum 30. So kita buatlah minggu sebelum kena isi pelaporan Jack-off tu. So settle kat situ satu benda. Saya je letak je ni. Kalau tak bulan 11 pun boleh. Kalau ikutkan kita sampai berapa hari bulan sekolah? Sampai bulan 12 ke? Bulan 12 Man. 12? Lamanya. Bulan 12 tapi tak habis belajar bulan 10 kot. Yeah. Ada penyerahan buku teks semua biasa. Penyerahan bulan 11 tu penyerahan buku teks. Kita sampai minggu 35 je kan. Kita habis belajar 22. Kalau ikutkan dari sekolah ni katanya dah tak banyak kelas dah. Mungkin periksa. Dah habis untuk periksa dah Man. Dah tutup periksa dah dulu. Kita pun dah ujung-ujung Sebab kalau ikut takdir betul juga. Takdir kan minggu 33 sampai 35 kan minggu koko. Tapi confirm tak ada koko rasanya. Sebab kita tak ada bersemu. Yang peperiksaan diorang ni Wan, aku nak tanya, diorang peksa sekarang ni, diorang peksa apa? Maksudnya dia tulis pentaksiran pencapaian. Silap-silap nanti diorang ni ada nanti bulan 10 ke bulan 11 kan ada pentaksiran akhir pula. Sebab tu aku tak nak join sekali dengan yang ni. Dia jadi 2 kali peksa. Sebab aku rasa ini adalah peksaan pertengahan semester tau. Sepatutnya dia buat bulan 8. Sebenarnya nanti kena bincang kan. Macam aku cakap, sekarang ni sebenarnya kita tarikh hari ni sebenarnya tarikh UPSR. Kalau korang perasan kan. Hari ni sebenarnya hari UPSR sepatutnya. Kalau ikut hari sebenar ni kan. UPSR bulan 10 Man. Bulan 10. Yeah. Bulan 10 bukan bulan 9 Bulan 9. Awal 10 kata silap aku. Bulan 9 Wan. Peksa akhir sebulan 10 ke bulan 11 macam tu. Betul. Dalam perbincangan yang ujung itu, peperiksaan UPSR sepatutnya ditunda ke arah bulan 10. Kata silap aku masa takdim awal-awal dulu. Tapi yang bulan tahun lepas kan bulan 9 Wan. UPSR memang tak ada terus lah. Ni memang tak ada terus dah. Memang dah ni dah. Kalau nak senang, kalau ada norm boleh lah. Itulah aku fikir tu kalau diorang ni tiba-tiba buat pentaksiran akhir pula nanti kan. Dah kita jadi 2 kali. Kita memang tak ada pertengahan semester. Kita ada pentaksiran akhir je sebenarnya. Boleh bincang dengan pentadbir. Nanti kita bincang balik tapi kan kita takkan dulu tapi nanti bincang kita beritahu lah tarikh kemudian. Tahap 1 macam mana nak tanya? Tahap 1 setuju tak ni pentaksiran akhir ni secara online bukan hard copy? Buat pakai Google Form lah senang. Cikgu tak payah raik. Tahu-tahu dapat setuju tak? Tak ada. Hello. Saya okey je. Tak tahu yang lain. Saya follow ikut penyerahan. Aku kau dengar suara Wan, aku dah boleh terus pada next. Berapa santai ni? Aku dengar Wan cakap okey kan, aku terus next. Aku kalau Wan cakap aku setuju Mas. Next. Setuju Wan. Berapa santai ni? Jangan bising-bising boleh ya? Terima santai. Memang. Gurau-gurau. Biasa lah. Just nak bagi tahu lah secara gambaran. Okey, yang ketiga adalah seterusnya program akan datang ni kita akan ada Maulidur Rasul lah. Maulidur Rasul bulan 10. Imam muda dan da'i muslimah ni kita tengok dulu keadaan. Tapi yang confirm Maulid yang ini nampak macam nak kena ada kan. Maksudnya yang ini lebih penting daripada Imam muda ni. Pertandingan Itaranum dengan bercerita ni. Sebab apa Encik Jamal ni sibuk nak buat dia tanya. Yang yang dia tanya dekat Puan Zuliana. Lepas tu Puan Zuliana call aku. Ustaz ni PIBG nak buat ni pertandingan. Lepas tu dia channelkan dekat Pi. Dah pasal-pasal tersangkut kan. Lepas tu cakap apa sekarang ni tak boleh Puan. Saya cakap sekarang ni kita tengah fokus program Merdeka. Kalau nak buat sekarang memang tak boleh. Sebab apa program Merdeka pun tak ramai budak masuk. Pertandingan-pertandingan benda semua. Berapa orang je kan. Tapi tak tahulah kan. Sebab masa yang mula-mula 2-3 minggu lepas tu lah, masa tu tak ramai. Sekarang ni mungkin dah ramai dah yang masuk pertandingan kemerdekaan tu kan. Tapi dia cerita dia 2-3 minggu lepas lah. Dia kata nak buat time merdeka ni ke tak ada ke Itaranum ke bercerita. Tapi kita akan tumpu yang ni kot daripada Imam Muda ni. Itaranum dan bercerita. Kita buat
joint venture dengan PIBG. Mana kata bila kata joint venture PIBG, kawan-kawan semua tahulah bahawa kebanyakan modal bajet program ni akan disponsor oleh PIBG. Okey, itu sebagai makluman lah SU, tengok sebagai makluman untuk semua. Baik, dan yang terakhir, alamak pukul 11, sorry Yang terakhir, pengurusan hadiah program lepas. Ada tak Ustazah Rosa? Dia ada 2 program, yang program hadiah dah sampai ada dekat pejabat, iaitu hadiah bagi program Nuzul Quran dan hadiah program yang bulan panitia. Nuzul Quran ni tak sedap Ustazah Rosa. Ada. Ya. Kita nak buat pengurusan hadiah ni, nanti kita setting boleh Ustazah? Boleh. Kita PM sama kita je lah. Just kita bagi tahu hadiah dah ada lah. Okey, tu je. Itu juga, terima kasih. Ustazah Rosmalina ada? Ustazah Rosmalina? Ada. Sama lah dengan Kak. Bulan penantian ni nanti kita akan PM lah macam mana kita nak bagi buku KBS tu pun boleh. Sekali lalu ke. Saya bagi buku ni tu bagi sekali. Satu kali kerja. Itu adalah cadangan lah. Macam tu. Nanti kita akan bincang lah dengan diorang ni. Saya akan terus. Baik. Okey, dan yang terakhir kawan-kawan, kita dah ada Google Site kita. Nanti saya akan post lah link dia. Dekat situ ada info-info pasal panitia, pasal job scope kerja, program-program kita secara online semua. Ni nama dia, GS ni adalah Google Site. Silap saya Google Site ni perasmian dia 10 hari bulan 9 ni kan? Kalau tak silap 10 hari bulan 9. Ustazah Rosa? Ya, betul. 10 hari bulan 9. Tapi Ustaz boleh share link tu lah, link site Pi atau sekolah punya. Yang sekolah bitdo /SK Sungai Pelong. Bitdo SK Sungai Pelong / kalau nak direct yang Pi punya, yang link yang Ustaz tu lah. Ada. Okey. Boleh. Dia sekali dengan pelancaran Merdeka bulan hari Jumaat ni. Tapi sebab dia buat rakaman je. Dia kata dia buat rakaman, tapi yang Google Site ni secara apa? Pun sama rakaman, pelancaran. Okey, tak apa. Dengan video Akilah, tapi tak tahu pukul berapa. Okey. 10 hari Jumaat. Okey. Saya pun tak rakam lagi. Saya kena baca doa tu. Okey, itu je lah. Maksudnya 10 hari bulan ni kita ada program sekolah jugalah, tapi program secara offline maksudnya rakaman lah. Google Site dengan perasmian Google Site dengan juga kemerdekaan penutup. Okey. InsyaAllah itu saja kot. Okey. SU ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Okay. Mantan KP ada apa? Okey, kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Jannah. Ya Allah, Jannah. Buka lah kamera Jannah, kau ni. Aku dah lama. Tengah ramai-ramai. Anak-anak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Rahman. Okey. Dan ada sedikit lah nak selit-selit juga untuk yang panitia bahasa Arab. Okey. Yang tentang aktiviti bulan panitia. Okey. Walaupun diam-diam harapnya berjalan. Sebab minggu lepas Alhamdulillah kita dah buat yang postpone untuk tahun 1. Kalau ikutkan kita kena buat waktu bulan puasa dan juga Aidilfitri tu kan, tapi sebab kita semua PDPR, so dipostpone sebab masa tu pun kekangan jugalah. Jadi tahun 1 Alhamdulillah minggu lepas kita dah buat untuk gantikan pertandingan mewarna. Rasanya Ustaz Nazri dah go through dah pertandingan mewarna. Kan buat luar untuk Kak Rosniza. Rasanya Kak Rosniza dah buat sebelum kita cuti sekolah, betul tak? Cuti PDPR. Yang bahasa Arab tu dah settle dah sebelum cuti tu. Itu tahun 3 tu saya Alhamdulillah untuk 6 kelas dan nanti saya tanya Izati. Tahun 4 no, macam mana perkembangan no?
Oh Janah lupa. Gambar lah tak ada. Lupa tak ada gambar. Sebab kita nak buat evidence, jadi masa kita buat apa, Untuk laporan nanti kan. masa PDPR tu macam Ambil je lah gambar. gambar kan. Tahun 4 no? Tak no. No, dari kelas kot. Okay, aku tak pernah tanya. PM lah. Tak hilang, ada tak? Kalau, hilang. tak hilang. Sebab hari tu ada nak bincang-bincang kat sini. Okay, kalau maksudnya belum buat, tapi boleh buat lagi lah. At least ada bendanya. Nanti di end kita ada sebab takut juga duit kita tu tak berjalan kan macam mana? Kan? Jalankan lah. Beli ni ke? Beli buku ke? Beli ABM ke? Ke nak buat program ke? Boleh hadiah. Fikir ataupun sebenarnya ada juga. Yang tahun 5 kat Ila, tahun 6 kat Kak B. Kak B. Dia orang buat buku skrip tak tahu, tapi tak bagi tahu bila tarikh nak pergi nak hantar tu. Ada yang dah siap. Tak apa Kak B. Kita ada benda ni, jadi macam 1 tahun tu kita buat 3 orang pemenang tu macam itu. Sebab benda ni kita buku skrip ni offline pun boleh kan. Bukan maksudnya dia hantar gambar kan. Jadi Ada yang hantar, cuma macam tak puas lah. Macam kena hantar juga buku tu, tapi tak tahu bila nak sebelum tarikh dia orang hantarkan tu. Okey, boleh. Maksudnya ni macam apa? Kira kita macam pandai-pandai lah macam, sebab kita pun memang betul macam kita cakap kan, kalau kita buat Google Meet pun 6 kelas gabung pun tak sampai 50 orang daripada beratus-ratus orang tu. Ya. Okay. Apa nanti Okey, bagilah tarikh hantar. Lupa je yang tahun 2 tu kita buat pertandingan hiwar. Satu jenis pertandingan je yang sempat. Hak lain tu tak sempat. Sebab kita kan sekolah petang balik awal, pukul 5 dah balik dah. Nak kejar budak. Balik awal. Sebab dia kan SOP kan nak keluar, tak nak bagi ramai-ramai. So pukul 5 dah bergerak dah. Kan. Hari tu kita buat sempat kononnya nak buat 2, lepas tu jadi yang satu je yang sempat. So tak apalah, kita settle lah tu, kira dah buat lah tu. Macam maksudnya ini tak adil lah kan. Okay. Kita macam settle lah untuk aktiviti dengan panitia. Yang kedua macam pentaksiran akhir yang macam Pai buat. Kiranya kita PBD, kita pakai PBD kan. Of course. Jadi kalau untuk macam kadang-kadang ada setengah parent ni dia macam kalau kita buat PBD macam budak tak nak jom sangat. Jadi mungkin kita boleh gempakkan dia orang dengan contoh nak ambil ni kan. Jadi kita buat pentaksiran akhir pun okey sebenarnya. Tapi soalan tu boleh sebab kita tak ada tetapkan nama pentaksiran akhir ke peperiksaan akhir tak. Kalau korang nak tulis buat kan quiz, final quiz. Quiz boleh. akhir. Boleh. On je. Aku tak kisah pasal nama tu. Cuma kita nak ada satu penilaian akhir. Betul-betul. Bila ada markah, markah 80%. Contoh dia buat ni quizzes. Bukti. Ada evidence. Untuk menyelamatkan kita juga nanti sebenarnya. Kita kan dengan kerja-kerja. So bahasa Arab pun on Sebab bahasa Arab ni dia kalau ni ikut aliran, kalau tahap 2 seorang satu skop. Seorang maksudnya kita pegang semua kelas kan. Macam kira 100% kita yang kontrol. Jadi boleh lah macam mana nak buat cara terpulang. Okay, Tahun 6 dah buat dah minggu lepas. Terbaik. Tapi masalahnya dalam 80 orang je jawab daripada 300. Maknanya tu settle lah tu kiranya. Dia buat macam tu je. Ni kita nak bagi apa markah kat dia kalau dia kata okey PB. Just nanti saya nak buat checklist lah. Siapa ikut aliran tu dah siap belum? Kan? Saya akan PM lah pada ni. Saya in charge dia. Tahun 6 bahasa Arab. Nanti kau buat macam tu Jana untuk bahasa Arab. Lepas aku check untuk tahun ni. Kita try tengok kalau ada lebihan duit lagi, duit tu nanti tengoklah kita boleh juga macam mana kata yang apa. Tapi tu under PIBG Man, yang E Taranum semua tu. Under PIBG tapi dia
kolaborasi dengan kita, boleh je nak masukkan kau punya ni sekali. Kalau kita nak buat Boleh yang masuk bajet, boleh. ni lah kalam Arab, bukan ni maksudnya macam Kalam. kalam hikmah tu. Satu Dia petikan panggil apa? Kalam apa? kan? Kalam hikmah. Kalam hikmah. Betul, dia bagi satu tu je, satu boleh kalau bahasa sebab atas tu bahasa Arab tau. Hikmah maksud contoh dia perkataan aliyin ke apa-apa tu. Lepas tu dia boleh nak terjemah kat dalam bahasa, maksudnya nita boleh je. Nak buat tengok ni lah, tengok sekolah apa aku lah buat. Macam tu. Kita sekalikan lah nanti. Boleh. Okey, program kalam hikmah sekali dengan tu Itaranum dengan bercerita. Okey. Okey, nanti tu je kot. Jadi yang yang mana tak settle lagi, insyaAllah ada masa sebab kita buat pun online kan. Jadi tak ada. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Buku satu lagi, Jannah. Bagi hadiah untuk bahasa Arab tu, 1, 2, 3 tu setiap kelas ke setiap aliran? Setiap kelas lah kan? Pemenang pertama, kedua, ketiga setiap kelas. Ke macam mana? Dengar tak? Jangan dengarkan nasi ayam Arab juga. Sebab yang takut budak yang terlibat tak cukup lah. Sebab yang tahun 2 ni kan baru 14 orang yang terlibat tandingan tu. Apa macam Kak B hari tu yang panitia PAN buat 1, 2, 3 je kan rasanya kan? Apa tu? Ada yang panitia PAN. Bulan panitia. Bulan panitia tu. Tak ingat Kak Ina. Kak Ina. Saudara Semelina. Sebab dah lama postpone jadi macam benda pula dah. Yang ingat dulu apa pertandingan hot yang apa ni? Hot apa dengan Jawi kan untuk tahap 2 dah. Tahap 1 tak pasti tapi ada buat kan? Ada buat. Tahun 1 ada buat. Satu kelas 1, 2, 3 pemenangnya kau tak sebut. Ada. Rasanya setiap kelas tu 1, 2, 3 tu. Kan ikut kelas, betul. Ikut kelas lah, 1, 2, 3 ikut kelas. Okey lah kalau macam tu. Saya nak tetapkan kedudukan dia orang je. Yang sebelum hantar nama, sebelum submit nama tu pada penyelaras, kita nak tetapkan kedudukan murid berapa dapat tempat pertama, kedua, ketiga. Kalau ikut kelas lah. Tak jelas lah Jannah. Kuat sikit. Kalau ikutkan dulu tahun 4 Rasino nak buat apa macam pocket kamus tu. Kamus ni untuk bahasa Arab punya. Yang Kak Ina dia buat buku punya penanda buku. Untuk yang bahasa Arab hari tu. Okay. Tak apalah maksudnya apa-apa yang boleh mendatangkan membawa kepada hadiah insya-Allah diterima. Maksudnya tu je. Yang pertama tadi tentang apa aktiviti yang bulan panitia yang kita postpone dulu harapnya berjalan sebab dalam waktu PDPR tu lah kita boleh ambil masa. Yang kedua tentang pentaksiran akhir macam Man kata ikutlah jangan jadikan dia pentaksiran kita tulis umum kan sebab takut juga nanti parent bertanya-tanya pula. Kuis akhir ke apa-apa lah. Okay, lepas tu yang kedua nanti insyaAllah kalau ada macam program apa kalam tu kita open Man tu. Kita buat untuk tahap 1, tahap 2 macam tu ke? Dua-dua boleh tapi buat tahap 2 kot. Tahap 2 yang kalam tu. Tak tahu tahap 1 boleh buat Aku dengar tengok perkataan dia tu pun macam berat kalau hikmah. Kalau tahun 3 nak aku buat dia okey. Okey
Tahun 3 okey. Ah, Tahun 2, tahun 1, 2 ni mungkin kita akan buat benda lain lah. benda lain lah Karisma ni tahun 3, 4, 5, 6. Boleh lah. Boleh lah. Okey. Okey. Okey, terima kasih Sarjana daripada Panitia Bahasa Arab. Okey, kita round table lah. Kalau ada siapa-siapa nak bagi apa-apa info yang terbaru. Okey. Harap-harap semua kawan-kawan semua sihat Sekarang ni kes COVID pun dah makin teruk lah. Abang Ipar pun baru ni kena juga. Kesian dia. Okey. Lawa kereta jom. Oh lah kereta Merdeka. Siut. Aduhai. Kau tak tengok Rizwan punya kereta lagi. Tunjuk Wan. Tengok dia dah buka kamera. Dia kamera dia buka, mic dia tutup. Baru dengar. Oh lambat lawa siut. Banyaklah lawa penat ni. Kau nak isi apa dalam tu kan? Terbaik Wan, cantik Ni isi bini aku dalam ni. Duduk dan diam. Kau jangan kurung anak kau kat situ sudah. Jumpa roh gadok kurung lah. Lawa elok ada tiang tu, ada tile. Nanti petang aku datang zero Wan. Dah. Kena pergi lawat ni Wan. Tahu tak apa? Petang dia kata zero Wan. Okey, off record terima kasih semua. Okey Man, sama. Kena pergi lawat ni Wan. Mai. Ambil gambar. Kak Yam, lama tak dengar, tak bersua Kak Yam. Ya ambil gambar Yam. Tak reti lah.